Perkahwinan merupakan satu ikatan suci antara lelaki dan wanita. Namun, ada kalanya perkahwinan yang dibina atas dasar kasih sayang terlerai dengan perpisahan. Mungkin perpisahan terjadi disebabkan tiada persefahaman perebutan hak jagaan anak sama ada di antara ibu dan bapa kandung atau pihak ketiga adalah sering berakhir persengketaan. Hal ini bukan sahaja akan memberi kesan kepada pasangan tersebut, malah kepada anak mereka. Seperti yang dilalui oleh Carmilla, 18 tahun. Dia telah melihat ibunya melalui hari-hari yang sukar demi menuntut hak penjagaan adik-beradiknya. Saya merupakan anak sulung dari 5 orang adik-beradik. Ibu bapa saya berkahwin lebih kurang 15 tahun dan mereka dah bercerai 3 tahun yang lalu. Sepanjang mereka berkahwin tu kami semua memang baik-baik saja dengan kedua ibu dan ayah. Kedua ibu dan ayah saya masih bekerja waktu tu, jadi tak ada masalah dari segi duit. Dan tak pernah sekali ayah saya culas dari segi memberi nafkah kepada kami semua. Tapi selepas je mereka bercerai, kehidupan kami terumbang-ambing dengan masalah hak penjagaan oleh kerana ibu saya tidak layak disebabkan ibu saya nak berkahwin. Kami adik-beradik ni seolah-olah menjadi perebutan antara mereka. Ibu saya dah pun berkahwin dengan orang lain waktu tu. Jadi kelayakan untuk mendapatkan hak penjagaan adik-adik saya memang susah. Kadang-kadang tu sedih tengok ibu saya tertekan sebab naik turun mahkamah untuk dapatkan hak penjagaan kami semua. Tambah lagi dengan ayah saya yang tak nak bagi kerjasama. Dan ayah saya pun sekarang kurang beri nafkah dari segi duit kepada kami adik-beradik. Di umur mereka yang masih kecil ni mesti memerlukan kasih sayang dari seorang ibu. Jadi bagi saya hak penjagaan anak memang diberikan 100% kepada ibu saya. Memang diri saya sendiri saya boleh menjaga dengan baik sebab saya dah mencapai umur memayis, jadi tak ada masalah dari segi itu. Namun memikirkan nasib adik-adik saya yang masih kecil ni sangat sedih. Saya rasa cukuplah perebutan adik-adik saya ni sebab saya cuma tak nak berlaku kezaliman atau pengabaian ke atas adik-adik yang masih kecil ni. Ibu bapa yang bercerai ni kena fikirlah masa depan anak. Syira, kalau kita lihat perkongsian daripada responden kita tadi itu mungkin satu daripada jutaan kes yang berlaku berkaitan dengan tuntutan hadanah ataupun hak penjagaan anak ini. Dan saya nak baca antara perkongsian oleh rakan kita di Facebook. Pertama sekali oleh penonton setia kita, Natirah Muhammad Yusof yang berkata, hadanah, siapa yang mendapat hak penjagaan sebaik-baiknya berbincang dengan baik sesama pasangan. Jika ibu yang dapat, bapa jangan lepas tangan dengan cuai membayar nafkah. Jika bapa yang dapat, berilah peluang ibu untuk berjumpa anak mereka. Apapun situasinya, rendahkan ego masing-masing demi kemaslahatan anak. Saya rasa ini komen yang cukup bagus sebenarnya. Dan untuk Tuan, ada satu soalan yang saya kira boleh saya tanyakan dan baca juga komen ini dari Fatin Asmuri yang berkata, sekiranya ibu bercerai disebabkan fasah penderaan mental dan dalam rawatan psikiatri, jadi ibu ada hak ataupun tidak? Dan saya kira soalan ini cantik sekiranya saya bertanya begini kepada Tuan. Mahkamah tersebut dia akan memilih ataupun menentukan bagaimana dan siapakah yang selayaknya mendapat hak penjagaan anak ini dari aspek yang bagaimana, Tuan? Okey, baik. Terima kasih kepada soalan penonton. Terima kasih, Yana. Okey, baik. Bercakap pasal kelayakan. Okey, kalau tadi kita cerita pasal ibu paling layak, tetapi kita kena baca juga kelayakan ibu ini ataupun imuniti yang ada pada ibu ini tidak memberi hak eksklusif sepenuhnya. Sebab ibu ini juga perlu untuk ada kelayakan-kelayakan tertentu yang disebut dalam undang-undang. Contohnya perlu beragama Islam. Okey, perlu cukup umur sebab ada ibu yang di bawah umur. Okey, perlu sempurna akal. Okey, kemudian berakhlak baik, berkelakuan baik dengan akhlak Islamiah dan mempunyai tempat tinggal yang boleh menjanjikan kebaikan untuk kesihatan anak dan dari segi fizikal, mental apa semualah. Okey, ini kalau ada salah satu yang gagal dipenuhi, mahkamah boleh pindahkan jagaan kepada hierarki yang susunan yang berikutnya lah, sama ada nenek di sebelah ibu ataupun bapa yang ketiga. Okey. So itu bercakap pasal, maksudnya kalau menjawab soalan berkenaan dengan kalau psikiatri tadi, kalau benar dia didiagnosis sebagai memiliki masalah mental ataupun pesakit mental dari
secara rasmi daripada mana-mana pusat perawatan yang diiktiraf, mahkamah boleh consider dan menerima ia sebagai satu dokumen yang membuktikan dia ada masalah mental dan tidak mempunyai kapasiti untuk menjaga anak. Sebab mahkamah akan kembali semula kepada 3 perkara. Pertama, mahkamah nak menjaga kebajikan anak tu. Okey, bagaimana anak dijaga oleh orang yang boleh diragui dari segi kesihatan mental. Unfit lah. Unfit. Okey. Kedua, mahkamah nak tengok juga kemahuan ibu dan bapa. Apa yang mak bapak nak. Maksudnya, pada masa yang sama, selain mahkamah tengok kebajikan, mahkamah juga nak tengok kemahuan ibu dan bapa. Dan yang ketiga, mahkamah nak dengar juga kemahuan anak-anak yang boleh memberi pendapat sendiri kalau usia mereka cukup untuk memberi pendapat. Jadi ini tiada keutamaan. Kebajikan paling utama. Kebajikan tetap nombor satu. Betul, kebajikan nombor satu, no matter what. Baik, jika Tuan Abdul Hadi sentuh mengenai perundangannya, saya kira juga Hayana penting untuk kita highlight dari sudut kesihatan mental dalam perceraian yang berlaku ini. Profesor, untuk kita sebagai individu yang berada dalam rumah tangga, kita dah nampak hala tuju. Rumah tangga ni dah tak boleh dipertahankan lagi. Pastinya kita dah macam-macam berada dalam fikiran, anak nak letak dengan siapa? Nafkah anak bagaimana? Kalau anak tu perempuan pula, macam mana pula dengan walinya nak berkahwin dan sebagainya. Pastinya kita sebagai individu, sebelum kita ke proses perceraian, kita kena sediakan mental kita terlebih dahulu. Apa kata Prof? Betul ya, Syira ya. Apabila kita perempuan menghadapi masalah perceraian ni, kita perlu persiapkan bukan saja mental serta keuangan. Ya. Sebab ramai tadi Tuan Abdul bagi tahu kan, ramai kes-kes disebabkan nafkah tidak diberi. Ibu tidak bekerja, ini masalah. Jatuhlah dia punya syarat, tidak ada kemampuan untuk membesarkan anak. Jadi bagi saya kesihatan mental ni banyak faktor dia. Ya, kesihatan mental yang paling utama pertama anak adalah kasih sayangnya, makan minumnya cukup, pendidikannya terjamin. Ya, jadi kalau ibu bekerja, insya-Allah ya, banyak research mengatakan ya, ibu yang bekerja, ibu boleh hidup sendiri tanpa suami. Ya, tapi mungkin suami atau lelaki belum tentu boleh hidup tanpa isteri. Hidup Prof. Hidup. Yes, that's why saya kata ya, pentingnya wanita bekerja, independen, dapat menafkahi keluarga. Ya, apabila kita dah ada perancangan, maka anak kita boleh bincang secara terbuka. Okey, mama dengan papa dah tak ada perasaan apa-apa ya. Ini urusan orang dewasa. Tetapi about your life, your punya pendidikan, insya-Allah mama boleh tanggung. Dan satu lagi, sebagai ibu juga jangan buruk-burukkan suami. Ya, sebab darah ayah tu kuat pada anak. Jadi kita kena menjaga ya maruah suami ya atau bekas suami kita di depan anak. Walaupun kita dah geram dah ni, ya, kita rasa macam ada benda yang kita tak suka, tetapi itu bapa kamu, itu ayah kamu. Kamu kena respect dia. Saya suka bila Prof sentuh tentang tidak kira lah sebenarnya apa sahaja perbalahan, persengketaan yang ada di antara suami dan isteri yang akhirnya menyebabkan mereka bercerai. Tetapi jangan putuskan kasih dan sayang antara ibu atau bapa ni dengan anak-anak mereka. Betul. Okey, baik. Kalau saya boleh sentuh sedikit kepada Tuan Hadi. Ini kita bercakap dalam proses perceraian, hadanah dalam proses perceraian, hak jaga anak-anak. Tetapi bagaimana pula bagi ibu bapa yang mana mereka ni dah lama berpisah, tak tinggal sebumbung. Ada situasi dan juga senario dalam masyarakat kita pada hari ini. Tidak bercerai tetapi tidak tinggal sebumbung. Bagaimana agaknya penjagaan anak itu? Okey, baik. Mereka yang tidak bercerai ataupun dalam proses perceraian sebenarnya boleh saja untuk memfailkan sebarang tuntutan berkaitan dengan hadanah di mahkamah. Maksudnya kalau tak bercerai sekalipun, kalau ada konflik ataupun tidak bersama, dan untuk menyelamatkan keadaan daripada berlakunya perkara-perkara yang kita tak ingini, okey, yang boleh berlaku kecemasan, siapa penjaga, di mana mak ayah apa semua. So kita boleh failkan satu permohonan dalam tempoh perkahwinan itu untuk mendapatkan hak jagaan. Biasanya ia akan berlaku ketika mana dalam proses perceraian. Okey. Jadi untuk membuat keputusan berkaitan dengan anak
nak perlukan dapat dokumen rasmi, yang perlukan tanda tangan daripada penjaga apa-apa semua, akan lebih secure lah dengan adanya perintah tersebut. Sebab tu perintah hadanah ni bukan saja akan ada perintah kekal. Dalam proses nak dapat perintah hadanah kekal ini, kita akan ada perintah sementara. Sebab mahkamah tak nak abaikan kebajikan dalam tempoh nak dapatkan perintah kekal. Okey, jadi pada ketika itu mahkamah boleh atas permohonan untuk memberikan perintah hak jagaan sementara kepada mereka yang layak pada ketika itu. Okey, baru saya tahu sebenarnya yang kalau tak bercerai pun masih lagi boleh menuntut hak hadanah ini. Okey, saya ada satu lagi soalan mungkin kepada Tuan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wanita hari ini. Soalan saya, siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga anak hasil kesedudukan bila mana ibu beragama Islam dan bapa mula-mulanya beragama Islam dan masih berhubungan dengan bekas suami yang murtad? Anak menjadi mangsa cemuhan dan kutukan serta dibuli. Mohon pencerahan daripada pihak tuan. Ini berkenaan dengan anak tak sah taraf lain? Anaknya sah taraf, mula-mula bapanya beragama Islam, kemudian bapanya kembali kepada agama asal. Okey, saya tak faham dengan soalan. Sekali lagi. Okey, kejap. Soalan saya, siapakah yang bertanggungjawab untuk menjaga anak hasil bersekedudukan? Maafkan saya, anak tak sah taraf. Bila mana ibu agama Islam dan bapa mula-mulanya Islam dan masih berhubungan dengan bekas suami. Mudah sahaja, dalam Seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor menyebut bahawa kalau anak tidak sah taraf, mereka akan diberikan hak jagaan kepada ibu ataupun keluarga di sekitar ibu. Maksudnya walaupun bapa itu bertanggungjawab, tetapi pada ketika mereka bercerai atau contohnya selepas mereka berkahwin kan, mereka bercerai, mahkamah akan bagi kepada ibu lah, sebab secara undang-undang hukum syaraknya ia adalah di bawah ibu sebab anak itu berstatus tidak sah. Okey, tapi harus kita tegaskan di sini, tidak kiralah hak penjagaan anak itu jatuh kepada siapa, nafkah masih perlu dilaksanakan, dilunaskan. Okey, baik, Prof, Tuan, kita dah sampai ke penghujung perbincangan dan di hujung ini, Prof, saya kira apabila berkaitan dengan perbalahan disebabkan oleh hak penjagaan anak ini kan, emosi bukan sahaja individu dalam keluarga kecil tersebut, ibu bapa anak-anak, tetapi saya rasa orang di sekeliling juga memainkan peranan yang agak penting, apatah lagi sekiranya ada pula garam dan gula perasa yang ditambah yang menghangatkan lagi perbalahan tersebut dan membuatkan persengketaan itu macam tak ada jalan penghujungnya. Jadi mungkin di sini Prof boleh kongsikan bersama dengan penonton semua tentang bagaimana kita, tidak kiralah nenek ke, atuk ke, sebelah ibu ke, sebelah ayah ke, kawan ke, harus mainkan peranan untuk tidak melaga-lagakan, tidak mengapi-apikan pasangan yang sedang bergaduh untuk merebut penjagaan anak ini. Betul Yana, ya. Support system penting. Ya. Family adalah support system yang paling baik. Ya, mak, nenek dan sebagainya. Kawan apalagi dalam office kan. Jadi saya saran jangan jadi toksik lah bagi perhubungan yang memang dah toksik kan. Betul. So kita kena bagi rasional yang baik, support yang baik, bukan sesuatu yang menambah lagi kekacauan di dalam perdebatan yang berpanjangan. Ya. Bagi saya sebagai kawan yang baik atau keluarga, ya, kita bagi nasihat yang seperlunya. Sebab apabila terlalu banyak memberi nasihat yang tak penting ni, menambah lagi masalah. Ya, anak semakin stres. Tapi bagi saya membantu itu lebih penting. Sebagai contoh, ketika ibu naik turun mahkamah, ya, keluarga cuba bantu anak seperti mengambil dia di sekolah. Faham. Ya, jangan anak tu terbiar. Ini yang paling penting. Betul. Supporting system tadi berbanding memberi nasihat yang bukan-bukan. Ya, menambah lagi masalah dan psikologi makin terganggu. Betul. Ya, lama-lama ibu menjadi paranoid. Dia tak percaya pada satu, tak percaya pada Ayu ni memang nak sukakan saya bercerai kan, dan sebagainya. Alangkah lebih baik kita bantu keluarga kita, ya, anak-anak yang sedang mengalami masalah. Kalau dia pergi sekolah, balik sekolah, kita bantu makan minumnya, ya, sepanjang proses ini masih lagi tidak selesai. Ya, tuntutan hadanah ni tak senang sebenarnya. Apabila salah seorang tu tidak bersetuju atas tuntutan yang diminta. Jadi itu menurut saya, ya, supporting system family mestilah positif. Ya,
walaupun kita tak suka dengan apa yang berlaku. Itu yang lebih utama. Tak kiralah apa sahaja yang berlaku, jangan terlalu taksub nak menang kes tuntutan hadanah untuk anak-anak ini sampai terlupa perkara yang paling utama, perkara yang wajib, iaitu kebajikan dan emosi anak-anak. Betul tu Yana, dan saya kira sebenarnya adalah lebih molek kalau kita dapat capai kata sepakat untuk kita sama-sama jaga anak itu. Itu kan anak kita, come on. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Abdul Hadi Muhammad Saleh dan juga Profesor Madya Dr. Foni Damaiti Hutagalung atas perkongsian dan juga nasihat yang cukup berguna buat kita dan juga buat penonton-penonton di luar sana. Tuan dan Prof suka buat gubahan bunga? Sebab apa? Kami ada satu paparan menarik yang nak dikongsikan berkaitan dengan gubahan bunga yang telah pun disediakan oleh wartawan kami Ain. Silakan.